hari ini kita bertemu dalam peluang yang jarang-jarang. Tentu sekali saya ingat dalam pilihan raya negeri kali ini kita berhadapan dengan situasi yang agak getir, di mana ada banyak perkara-perkara yang harus kita lakukan. Yang paling utama, paling mustahak adalah dalam soal kita menepis tohmahan dan fitnah yang menjadi salah satu senjata utama bagi Perikatan Nasional hari ini mendapat sokongan daripada masyarakat pengundi terutama sekali. Dan inilah perkara-perkara yang harus kita lakukan bukan sahaja di media sosial, tapi juga kita harus buka kembali pentas-pentas politik seperti ini. Malam ini di Pulau Pinang, satu di sini Seberang Jaya, dua di Bertam, Kepala Batas. Lepas ni saya akan ke sana pula. Saya ahli parlimen daripada Melaka sekarang. Tapi takkanlah saya tak ada kasih dan cinta kepada Pulau Pinang, tempat kelahiran saya. Nikah saya pun di sini, anak saya pun lahir di sini. Jadi saya rasa terpanggil, walaupun baru 3 hari yang lepas saya berceramah di sini Pulau Pinang, kita datang balik untuk kita pastikan kita dapat kumpul kekuatan kita. Sedikit sebanyak sumbangan suara, kehadiran dan juga solidariti bersama rakan-rakan yang bakal berhadapan dengan pilihan raya negeri di negeri Pulau Pinang ini, harap kita dapat sumbang sama-sama. Tadi juga Abang Saiful dan saudara Hidayah banyak cakap soal Sanusi. Ya. Kita harap, kalau saya sebagai orang yang pernah ditahan, tahu rasanya didakwa, jadi kita harap beliau diberilah pengadilan secukupnya, termasuklah pengadilan terhadap perkara yang beliau sendiri lakukan. Dan kita tahu bahawa hari ini perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti masyarakat. Bukan lagi soal kita nak tengok masyarakat ini berpecah kerana politik, malah kerana pegangan dan ideologi. Pandangan tentang struktur masyarakat itu sendiri kadang-kadang menyiksa kita dalam berdepan dengan kemelut masyarakat hari ini. Kita tak boleh biarkan masyarakat kita ini dipecah belahkan dengan pandangan yang macam kita sebut, asasnya fitnah, asasnya tohmahan, digunakan sebagai senjata politik untuk raih sokongan. Sedang kita berhempas pula sebagai sebuah kerajaan persekutuan hari ini untuk membangunkan kembali negara yang penat dihempap dengan pelbagai cabaran ekonomi selama ini, yang di sebelah sana bukan sahaja dalam parlimen yang ponteng, malah di luar parlimen gigih, kuat, bukan main lantang lagi, menabur cerita-cerita tak betul hanya untuk lihat diri mereka kembali berkuasa. Dia tak pernah cakap dia nak perjuangkan rakyat. Daripada awal sampai ke sekarang, kalau tanyalah pada ahli-ahli parlimen di sebelah sana, kerjanya tak ada lain. Pilihan raya negeri ni pun dia nak cakap apa? Kalau menang Perikatan Nasional, Anwar Ibrahim akan letak jawatan. Sampai tahap itu. Tujuan dia berpolitik, tujuan dia masuk pilihan raya, tujuan dia berlaga dengan kita, tak ada kena-mengena dengan kepentingan rakyat. Hanya kepentingan mereka sendiri. Sebab dia dah biasa berkuasa. Dan saat dia berkuasa pun dia tak buat apa-apa. Negara kita, ekonomi ringgit jatuh, inflasi mencanak naik dan sebagainya. Itu waktu bila? Yang waktu sekarang ni yang kita perlahan-lahan pulihkan kembali. Ringgit kita mengukuh. Inflasi kita turun daripada 4% lebih, sekarang 2.8. Itu usaha kita. Dia tak boleh kata itu usaha mereka. Itu yang kita buat. Dan mereka dengan sewenang-wenangnya ambil masa terluang, ialah tak payah masuk parlimen, boleh ponteng sesuka hati, buatlah kerja-kerja politik kotor mereka. Dan ini cabaran yang dihadapi oleh kita semua. Penat, tapi kita harus lakukan. Kita jadi kerajaan, belum tentu kita ini menikmati sokongan. Kita jadi kerajaan, kita sedang diperhatikan oleh rakyat yang kebanyakan. Ya, itu tugas kita. Tapi tugas dan tanggungjawab saudara-saudari, rakan-rakan yang lain yang turut hadir pada malam ini juga adalah untuk sedikit sebanyak bantu. Bukan kita suruh bagi sokongan politik hanya ikut selera kita. Kita minta bagi sokongan politik untuk pastikan agenda-agenda pembaikan, pemulihan, pembaharuan negara ini dapat diteruskan. Termasuk di peringkat negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang ni 15 tahun bawah pakatan. Bagi tahu saya, tadi saya sampai lebih kurang pukul 9. Sebelum pukul 9 saya sampai. Saya dengar azan. Saya kata, salah kot. Kita dah lajak sampai Kedah rasanya. Penang tak ada azan. Di perkara-perkara yang diulang-ulang main oleh mereka selama ni.
Dan kita yang kena jawab sampai 15 tahun saya cakap, kita jaga negeri ini, syiar Islam ditegakkan. Tahu, dalam negara Malaysia hanya ada 2 negeri sahaja. Azan subuh 2 kali. Satu Perlis, satu Pulau Pinang. Tu pun dia kata negara ini musuh Islam. Dia lah. Tak apalah, biar lah. Dia jawab di mahkamah. Saudara-saudari, dan kita kena tahu. Dan kalau dalam soal pilihan raya negeri, walaupun kita cakap ini soal memilih kerajaan negeri, perlu juga kita buat perbandingan supaya orang boleh buka mata. Manakala negeri Pulau Pinang dan negeri Kedah ni bersebelahan, kita boleh buat perbandingan yang saya rasa lebih adil. Nak ambil sumber bumi, nak kita cerita sumber pertanian, nak kita cuba nak bincang soal tanah, soal tenaga kerja. Negeri Kedah jauh lebih besar, lebih luas daripada kita. Sumbernya jauh lebih banyak. Airnya pun sebahagian kita ambil untuk jadikan bekalan di sini, air terawat. Jadi dalam faktor sumber bumi, sumber yang boleh diguna, mereka lebih kaya. Tapi soal pengurusan macam mana? Itu yang negeri kecil macam Pulau Pinang boleh lebih maju daripada Kedah. Kerana soal pengurusan, soal pendidikan yang diterima oleh rakyatnya, soal budaya yang dipegang oleh rakyat negeri ini. Negeri ini, kalau nak tahu cerita negeri ini jadi negeri maju kerana pelabur banyak masuk. Faktornya bukan kerana tanah, bukan kerana, kalau nak kira Pulau Pinang, tengah-tengah laut, siapa nak labur buka kilang di situ? Kalau ikut logik lah. Jambatan Pulau Pinang tak buat lagi waktu kilang-kilang tu dibuka. Tapi orang buka sebab rakyatnya dikenali sebagai orang-orang terdidik. Rakyatnya dikenali sebagai orang yang berbahasa. Rakyatnya dikenali sebagai orang yang bersekolah. Rakyatnya dikenali sebagai orang yang ramah, yang rajin bekerja. Itu watak yang dibawa oleh Pulau Pinang selama ini, menjadikan Pulau Pinang negeri yang maju akhirnya. Kalau kita nak tengok macam mana kita nak bangunkan semikian dan diteruskan budaya ini sampai hari ini. Sebab itu pelabur tak berhenti masuk negeri Pulau Pinang, menjadikan negeri Pulau Pinang antara negeri yang paling banyak menyumbang pada KDNK negara. Soal pengurusan, sumber tak banyak tapi kita boleh urus. Tapi kita kena mengakulah bahawa Menteri Besar Kedah ni dia jauh lebih hebat daripada Ketua Menteri kita. Ketua Menteri kita dia jenuh, dia nak kayakan negeri ni, dia kena cari pelabur. Dia kena pastikan lebih banyak lagi industri yang boleh buka. Tapi dalam masa sama kena jaga juga masyarakat dan persekitaran. Dia tak boleh buat suka-suka hati. Dia tak boleh nak suka-suka hati buka kilang, tak perlu tengok soal alam sekitar dan sebagainya. Dia kena kira dulu berapa unjuran rakyatnya. Dia kena kira berapa banyak duit kita boleh belanja. Dia kena fikir betul-betul. Kena pastikan. Saya pernah kerja di Pulau Pinang. Saya tahu 1 sen pun kita kena cari resit bagi. Level 2 jaga negeri selama ni 15 tahun. Tapi di Kedah lebih hebat. Di Kedah lebih hebat. 1 minit. Di Kedah lebih hebat. Sanusi dalam soal nak bangunkan negeri, perkara pertama, idea yang tak pernah difikirkan oleh mana-mana pemimpin politik selama ini. Apa? Bawa Pulau Pinang masuk dalam Kedah. Selesai masalah. Tak boleh bawa masuk Pulau Pinang, tak apa. Kita gaduh lagi, KL pula kena masuk Kedah. Baru Kedah boleh maju. Saya ingat dia kena bawa masuk Singapura, baru Kedah boleh maju bawah Sanusi. Itulah cara dia selesaikan. Hebat. Sebab tu hari ini Sanusi ni jadi bahan bualan. Kita nak sebut tentang Sanusi ni, saya kira macam saya sebut, biar mahkamah tentukan. Nanti dia kata kita ni berdendam politik. Sedangkan yang tangkapan yang dilakukan ke atas Sanusi itu adalah hasil daripada laporan polis yang dibuat oleh Dewan Diraja Selangor. Itu bukan kerajaan, bukan Anwar Ibrahim yang suruh. Kita banyak kerja, tak ada masa nak fikir pasal hang. Tapi iyalah, kita tak boleh nak toleransi dengan orang yang sedikit sebanyak dah merosakkan fabrik sosial masyarakat kita. Rosak kita kerana budaya-budaya caci maki hamun. Kita dah banyak kali cakap, PRN ini bukan medan balas dendam. Bukan medan untuk kita nak bertelagah secara politik sampai heret rakyat dan institusi-institusi lain. Ini medan untuk pilih siapa nak pimpin negeri ini. Siapa yang nak boleh jaga PBT, siapa yang nak boleh tentukan kutipan hasil dan sebagainya dengan baik dan sihat yang boleh bangunkan negeri dan rakyatnya. Tapi dia pilih untuk jadikan pilihan raya negeri, medan politik mempopularkan diri dia dengan kelaku bukan-bukan. Jadi tak apalah, kita doakan yang terbaik. Saya harap keadilan diberikan secukupnya
kepada beliau, dan bila kita sebut keadilan, yang salah tetap salah, yang betul tak apa, alhamdulillah. Sampai dekat situ saja, saya ucapkan selamat maju jaya buat teman-teman di Pulau Pinang. Saya akan ke Bertam pula dan jumpa lagi di dalam peluang-peluang yang lain. InsyaAllah, saya doakan kejayaan buat kita di negeri Pulau Pinang, kekalkan dan berilah kesinambungan kepada kepimpinan yang telah kita bawa selama ini. Agenda besar pembaharuan negara itu tidak boleh tercicir Pulau Pinang daripada agenda tersebut.